Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa sunna lil mutawaddi walau bima'in maghsubin, dan disunatkan lil mutawaddi bagi orang yang berwuduk, walau bima'in maghsub, walaupun dengan air rampasan, alal aujah, di atas pendapat yang aujah, tasmiyatu awwalihi, membaca bismillah pada awalnya, ay awalil wudu, iaitu awal wudu, lilittiba', kerana mengikut sunnah Nabi. Jadi hukum membaca bismillah pada awal wudu ni sunat, walaupun ayat tadi dari benda yang haram. Wudu tadi memang haram sebab air tadi kita pakai ayat rampasan. Maksudnya apa? Maksud ayat rampas ni kita ambil ayat orang lah, kita tak minta izin. Pergi rumah jiran, tengok paip ada depan rumah dia, kita tak minta izin kat dia, kawan pun tak pernah tak tahu dia redha ke tak redha. Pergi buka paip rumah dia, ambil wuduk kat halaman rumah dia. Apa hukum dia? Haram. Haram sebab apa? Sebab ayat tu bukan ayat yang kita punya. Haram lah. Dan kita tak dapat keizinan daripada tuan dia. Haram hukum dia. Haram itu aridi lah, bukan haram zati. Bukan ayat tu haram dah, tapi dengan sebab perbuatan kita tu haram dengan sebab kita guna cara salah Tapi walaupun haram, tetap sunat baca bismillah. Tetap sunat baca bismillah. Kenapa? Kerana mengikut sunnah Nabi. Di dalam i'anah ada sebut hadis lilittiba', kerana sunnah, mengikut sunnah Nabi. Wa huwa ma rawahu an-Nasa'i, yang barang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin jaid an Anas, daripada isnad yang jaid daripada Sayyidina Anas. Ini dalam bab tasmiyatul wudu lah. Qala, kata Sayyidina Anas, talaba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntutlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an, minta nak berwuduk. Talaba, minta siapa? Minta Nabi, mintalah dia. Ashaban Nabi lah, no? Telah memintalah akan sahabat Nabi SAW wudu. Falam yajidu, begitu. Maka sahabat-sahabat ni tak mendapati, ayat tak ada. Faqala SAW, maka Nabi pun kata, hal ma'a ahadin minkum ma', adakah beserta salah seorang daripada kamu itu air? Ada ayat tak? Ni Ustaz Wadian kata ahad ni, ahad minkum. Lain sikit lah, tapi lebih kurang lah. Bukan minta satu daripada kamu dah, salah seorang daripada kamu, siapa-siapa lah maknanya. Fa'utiya bima'in, maka didatangkan dengan air. Fawada'a yadahu fil ina', maka Nabi pun meletak tangannya di dalam bekas, alladhi fihil ma', yang di dalamnya air. Thumma qala, kemudian Nabi pun kata, tawadda'u bismillah. Ini syahidnya. Ini syahidnya. Nabi kata, tawadda'u, berwuduklah kamu dengan nama Allah. Jadi waktu tu Nabi nak wuduk, ayat tak ada. Sahabat pakai cara-cara ayat pun tak ada. Nabi kata, ada siapa ada ayat? Sahabat pun main air dalam bekas. Nabi pun letak tangan Nabi yang mulia di dalam bekas tadi yang berisi air tadi. Maka Nabi kata, mai wuduk semua. Mai pakai wuduk. Bismillah.
Baca bismillah. Tawaddau, berwuduklah kamu semua dengan nama Allah. Fara'aitul ma' yafur min baini asabi'ih. Maka Sayyidina Anas pun kata dia tengok air pun keluar ni, memancar-mancar keluar melalui jari-jari Nabi yang mulia. Itu mukjizat Nabi lah. Hatta tawadda'a nahwa 70 rajulan, sehinggalah berwuduk sampai 70 orang lelaki. Lebih kurang lah 70 orang lelaki boleh berwuduk. Ada ayat sikit boleh berwuduk. Banyak kali lah peristiwanya Nabi ni ayat dah keluar daripada jari ni. Itu mukjizat Nabi yang mulia lah. Sebab Sayyidina Musa dia boleh keluarkan ayat juga, tapi batu. Dalam mana Bani Israel dahaga, dia tongkat dia tu tikam mentak di batu, terpancar 12 mata air. Tapi Nabi tak, dari jasad dia sendiri. Kata ulama, mukjizat Nabi lebih mulia, sebab mukjizat Nabi daripada tubuh badan Nabi sendiri. Mukjizat Nabi Musa daripada batu, ala kuliah mukjizat semua lah kan. Kita tak boleh buat apa. Atau kalau keluar pun tak ada siapa sanggup nak minum lah. Wa aqalluha bismillah, dan sekurang-kurang tasmiyah tadi apa? Bismillah. Sunat. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Baca sempurnalah dan yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum nak wuduk tu baca macam mana? Bismillah. Itu kawan-kawan. Paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sempurnalah. Itu mazhab kita sunat. Wa tajibu 'inda Ahmad, tapi wajib di sisi Imam Ahmad. Wajib. Sebab apa? Beramal dengan hadis Nabi, la wudu'a liman lam yusammi. Tidak ada wuduk, maknanya wuduknya tak sah bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Ini takhrij Imam Abu Daud dalam kitab Taharah. Tak ada wuduk bagi mereka. Tu kita pakai-pakai nak minta klik gitu-gitu je. Hak lain tak, kita tak ikut apa habis. Sapu pala nak pakai hak nu, nak pakai hak ni, hak ni nak pakai hak nu. Bab batal wuduk nak pakai mazhab Hambali. Wuduk tak belajar mazhab Hambali. Wuduk pun baca habis mazhab Imam Ahmad kena baca bismillah lah. Tak baca bismillah tak boleh. Waradduhu Syafi'iyah dalam Mu'in, dalam I'anah kata waradduhu Syafi'iyah bi dha'fihi. Ada dua ihtimal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni tak beramai kan dengan hadis ni. Nabi kata tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Habis tu Syafi'i macam mana ni? Tak beramai dengan hadis ni. Maka katanya waradduhu Syafi'iyah bi dha'fihi. Di sisi mazhab Syafi'i ada dua tanggung. Boleh jadi kita kata mazhab Syafi'i ini menganggap hadis ni dhaif, maka tidak diguna pakai di dalam bab sini, bab wuduk. Sebab ni nak mengisbatkan hukum-hukum. Ni bukan nak bab cerita-cerita, bukan bab fadail amal. Dalam bab fadail amal, Syafi'i beramal. Dia anggap hadis ni dhaif, maka dia beramal sebagai fadail. Baca bismillah dapat pahala. Tapi dia tak mengisbatkan hukum bismillah tu wajib. Sebab apa? Hadis tu tidak kuat. Itu ihtimal pertama, bid'afih. Atau hamlihi 'alal kamil, ataupun tanggung. Kalau kita kata kalau lah tak dhaif pun, kita tanggung bahawa makna hadis tu sebenarnya adalah atas kamil, kesempurnaan wuduk. Maknanya apa? Nak sempurna wuduk, baca bismillah. Tak baca bismillah, tak sempurna wuduk. Seperti mana tafsiran juga mazhab Hanafi pada innamal a'malu binniyat. Kita kata innama sihhatul amal, sah amal dengan niat. Tapi mazhab depa kata tak, sempurna amalan dengan niat. Tak niat pun tak apa. Itu mazhab depa. Jadi masing-masing ada cara bermuamalah dengan hadis. Dan itu semua hanya dhanni yang kita sampai pada kita lah. Boleh jadi ada hadis-hadis lain lagi yang digunakan pakai oleh imam mujtahid yang kita tak tahu. Itu hak kita sangka kita tahulah. Sebab apa imam mujtahid pakai macam ni, sebab apa imam mujtahid buat lagu ni. Itu sangkaan kita saja. Kita ngaji usul fiqh apa tu, semua tu hak tu saja, hak qadar kita faham. Sebab imam mujtahid ni kekuatan dia punya pemikiran dia terlalu
maju, terlalu jauh ke hadapan, tak boleh nak diikuti oleh orang-orang hak cerai-cerai ni. Ada orang sangka, dia kata bila kita mengaji usul fiqh kita ni, kita dah boleh memahami, maknanya kita tak payah ikut mazhab. Jadi kita ni golongan muttabi', maknanya boleh lah pilih-pilih hak mana kita rasa kuat ambil ni. Dia jadi seolah-olah mustahil juga lah kan. Mustahil ni dia mentarjih mana-mana mazhab, mana-mana pendapat. Tak zanni saja. Apa kita mengaji tu, kita sangka lah imam tu guna hadis ni sebab dhaif, sebab kuat, sebab apa, sebab tangguh ni. Takat tu saja. Tapi sebenarnya kata ulama, boleh jadi lebih lagi daripada tu. Ada perbahasan yang lebih lagi yang kita tak faham. Lama dah kalau kata otak kita ni jenis cak ayam je. Nak sampai. Sebab tu kita ni hanya muqallid sajalah, tak ada mustahil. Wa yusannu qablaha at-ta'awuz, dan sunat sebelumnya, sebelum bismillah, baca a'udzubillah. Jadi waktu kita nak wuduk tu, mula-mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian barulah baca bismillah, kemudian wa ba'daha syahadatan, dan setelah daripada tu barulah baca syahadah. Syahadah ni apa? Asyhadu an la ilaha illallah lah kan, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian walhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, dan baca alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Ni doa-doa zikir lah. Sunat. Jadi bila kita nak wuduk tu, ambil sugi, prak. Lepas tu kita niatlah, nawaitul, niat talaffuz lah, sama ada sebelum ataupun selepas. Kita katalah saja aku berwuduk lah kan, saja aku wuduk sunat, saja aku mengamalkan sunat-sunat wuduk. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Gitulah. Banyak doa sunat-sunat apa, sunat-sunat wuduk ni banyak ya. Sebahagian ulama ada menyebut di dalam kitab Ar-Rahimiyah, membilang sunat-sunat wuduk ni sampai 66 sunat. Dan 66 sunat ada bilang sampai macam tu lah. Banyak hak kita buat tu adalah tak sampai pun sampai 66 tu. Dah lah kot noh, kot 10 20 dah lah kot kot 10 lah. Itu ada lah. Orang malas-malas ni buat sikit je. Sunat dia banyak. Banyak. Wa yusannu, dan disunatkan juga, liman tarakaha, bagi mereka yang meninggalkan bismillah, awalahu, di awalnya. Siapa yang tinggal awal? An ya'tiya biha asna'ahu, bahawa mendatangkan dengannya bismillah, asna'ahu, di pertengahan wuduk. Macam mana? Qailan, hal keadaan sambil berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillah yang Allah ini pada awalnya dan pada akhirnya. Itu kita selalu pakai lah kan. Kalau siapa lupa tengah basuh muka, sama ada lupa sengaja ataupun memang lupa sungguh lah, sengaja tak baca lah. Tadi memang tak baca, malas berat mulut nak baca bismillah, tengah-tengah berasa rajin baca, ataupun memang lupa nak baca, baru mengaji tapi tak buat baca bismillah. Ni ada banyak kan, kita cerita hadis dulu kan, apa baca bismillah sebelum wuduk, begini baca baca tengah-tengah wuduk tu, tengah basuh kepala, tengah basuh kaki, tengah basuh tangan, tak baca bismillah lagi. Baca bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Dah jangan yang selesai dah lah. Masya-Allah. Tuan ketua kelas. La ba'da faraghihi, musannif baru nak abang ketua kelas abang awal ya. La ba'da faraghihi, tidak setelah selesai wuduk.
Maknanya tak sunat kita datangkan bismillah bila dah selesai. Dah habis dah. Dah makan Maggi dah. Wuduk dah habis dah tadi. Takkan nak cakap bismillah lagi. Bismillah untuk apa? Bukan bismillah makan Maggi. Bismillah untuk wuduk tadi dah. Tak payah, tak payah. Jadi selesai wuduk tu apa makna selesai wuduk? Selesai basuh kaki kah? Atau itu dipanggil selesai pada perbuatan, ataupun selesai baca doa. Habis wuduk kan kita baca surah Inna, kan? Kita baca surah Inna dan zikir apa doa habis wuduk. Jadi selesai hak mana? Habis zikir kah habis tu? Ada dua-dua pendapat ulama. Pendapat Imam Romli dia kata habis perbuatan. Habis dah basuh kaki. Habis dah basuh kaki, kata Imam Romli tak sunat. Itu salah satu daripada dua pendapat. Imam Romli memilih yang tu. Dia kata habis basuh kaki sunat dah baca bismillah. Dah habis basuh kaki kita pun nak angkat tangan lah baca doa. Lupa tadi baca bismillah. Sunat tak baca bismillah? Tak sunat. Itu kalau pendapat Imam Romli. Tapi yang dinakal daripada Imam Ziyadi, daripada Ali Shubram Mullis, dia kata murad dengan selesai wuduk itu adalah selesai segala tawabi' sehinggakan zikir. Jadi murad dengan selesai wuduk itu adalah sehingga tawabi'nya wuduk hatta zikir, dan bahkan selawat atas Nabi dan surah Inna Anzalna, termasuk juga yang tu. Ini yang akrab lah kata Bajuri dah, Syah Bajuri nah. Rojek balik, patah balik, tengok dalam kitab Bajuri. Jadi ada satu pendapat lagi kata tak, selesai semua zikir-zikir dia, itu baru habis. Maknanya lagi tak selesai, habis dah basuh kaki, kita pun angkat tangan. Sunat angkat tangan ke langit tu. Di antara tempat yang sunat kita angkat tangan ke langit adalah ketika mana doa wuduk. Sebab ketika itu pintu langit dibuka. Jadi doa, waktu kita baca doa wuduk, jangan doa gitu lah. Dia tak lain macam. Dia lain macam dia kena buat tu. Orang tengok pelik. Tak pelik Itu memang sunnah. Angkat tangan ke langit. Itu ketika bersangatan hajat. Kita ni doa tak disunat pun angkat tangan sampai lebih dari kepala tak. Kalau macam takbir saja, takat tu saja, bawah tak apa. Habis malas tak atas paha tu, itu pun tak dah juga. Kan? Lagi hajat tinggi kita angkat. Habis tinggi, takat ni lah. Takat koda kita kata, kita takbir tu sampai ke telinga, sampai muka. Gitu je lah kan. Tapi samalah. Tapi disunatkan angkat tinggi lagi ketika mana syadidul hajah, sangat-sangat berhajat. Maka boleh kita angkat. Nabi ketika mana dalam nak perang Badar tu, Nabi doa sampai angkat tangan ni, sampai riwayat kata nampak apa terbuka ni, nampak apa ketiak Nabi kan, sampai luruh habis ridak Nabi kan. Doa. Kalau engkau kalahkan Islam waktu ni, tak ada siapa lagi yang akan menyembah engkau di muka bumi. Doa sampai Sayyidina Abu Bakar pun pegang Nabi, kata kat Nabi, kita dah doa, lepas ni serah kat Tuhan lah. Sampai Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi tu bersungguh-sungguh doa. Itu salah satu. Yang nombor dua ni, ketika wuduk, sunat angkat ni. Ada tak pernah tengok orang buat? Pelik no. Kita buat, tak ada orang buat. Tak ada lah. Pelik mana pun. Tapi kat orang kat sana je tu habis wuduk. Kat tangan. Hak ngaji je kan. Tapi banyak selalu kita ada tengok di sana tadi memang beramal gitu. Jadi benda masalah tu kalau orang buat kita ingat. Kalau kita duk tengok orang buat kita ingat. Kalau tak ada siapa buat, ngaji-ngaji, kita pun tak buat, orang pun tak buat. Seminggu lepas tu kita lupa. Tak ada siapa buat. Tapi kalau tiap-tiap kat rumah pun kita buat, anak kita kecil tu duk tengok kita dah. Esok ni tidur ngaji dia reti. Dia duk tengok pak aku duk buat lagu tu. Dia bila dia mengaji dia jumpa, rupanya pak aku buat ni, pak aku ni alim punya. Kan? Dia ingat tekan je sayaknya. Hebat pak aku ni. Ingat dia tak tahu pak dia ngaji Fatul Mu'in ni. Buat supaya apa? Sunnah bila kita buat kita ingatlah. Dia sebab benda yang mudah. Tapi fadilat dia sangatlah doa lepas wuduk ni.
Tak boleh panjang, buat pendek dah. Tu. La ba'da faraghihi, bukan setelah selesai. Maknanya apa? Ketika kita nak doa tu, aku tak baca bismillah lagi ni. Boleh tak baca bismillah untuk wuduk tadi? Boleh. Bismillahi awwalahu wa akhiruh, tu baca doa. Ataupun lepas habis baca doa dah, tak baca lagi inna anzalna. Aku tak baca lagi bismillah. Kan? Tak baca lagi bismillah tadi. Baca bismillahi awwalahu wa akhiruh, lepas tu baca inna anzalna. Macam tu. Itu sebahagian pendapat ulama. Jadi dia ada dua pendapat lah. Imam Ramli kata setelah basuh kaki dah tak boleh. Ada pendapat satu lagi kata tak, setelah habis dah zikir-zikir itu baru tak boleh. Dah habis dah nak pergi makan Maggi, waktu tu baru teringat, tu tak boleh lah. Jelas Jadi kita nak ngajak orang kampung ni mana satu? Payah orang kampung kan mau ingat. Kita sebut salah satu pendapat yang kita nak pakai, tak ada masalah. Itu pun kita nak pakai pendapat Imam Ramli. Kita kata mengikut Imam Ramli kata habis basuh kaki dah tak sunat. Selesai. Orang kampung tak payah banyak-banyak. Pening. Kan? Ambil pendapat Imam Ramli lah. Tunggulah. Wa kadza fi nahwil akli wasyurbi, dan demikian jugalah hukumnya sunat kita datangkan pada permulaan, dan kalau kita lupa kita datangkan di pertengahan, dan tak sunat kita datangkan setelah akhir. Ini dalam bab makan minum ni ada khilaf. Ada pendapat kata habis pun baca agak bismillahirrahmanirrahim. Makan baca bismillah, baru makan. Minum baca bismillah, lupa dah makan dah, baru teringat baca bismillahirrahmanirrahim. Tengah minum, dah minum 2-3 teguk lah, baru teringat baca bismillahirrahmanirrahim. Dah habis dah. Wa kadza, itu isyarat kata tak sunat. Tapi ada pendapat kata tak, makan minum ni sunat juga. Habis dah pun, dah makan kenyang, alhamdulillah. Dah lah. Habis lincin pingat, tak baca lagi. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kita akan menyebabkan syaitan muntah balik mau. Wat ta'lif, dan karangan. Mengarang kitab ni lah. Sepatutnya bismillah. Bukan bismillah tulis tak, bismillah mulut. Tulis lah. Tulis tu fadilat lain. Dia sambil tulis sambil menyebut. Bila kita nak tulis bismillahirrahmanirrahim. Main mengaji bismillahirrahmanirrahim. Duduk nak buka kitab nak belajar bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab nak tobik nak buat bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kebaikan lah zibalin tu, ya bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak baca awal yang ngaji tadi, baca bismillahirrahmanirrahim. Takutkan tu jalan boleh jangan pelan-pelan pun. Sunat sebab apa? Benda tu dia tadhif, dia menggandakan. Kalau kita tulis tak baca bismillah dapat agak pahala, tapi biasa. Tapi bila tulis dengan kita baca bismillah tadi, dia berganda-ganda. Amalan dia semua akan digandakan Allah lah. Tu nak. Jadi kalau di dalam mu'in tu dia ada habaq tu dah. Dia ada habaq. Hakadha tu lah. Wa kadza fi nahwil akli wasyurb, dia kata wa hakadha yustafad min sani'ihi. Inilah yang kita dapat faham. Ini tu apa? Ini hak sebelum tu. Hak sebelum tu ayat dia kata apa? Wala ya'ti biha ba'dal faraq, dan tak sunat kita datangkan bismillah setelah selesai. Dah habis makan, tak sunat lagi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini yang kita faham daripada ibarah musannif. Wa huwa alladhi jara alaihi Ibnu Hajar fi Tuhfah wa Fathul Jawad, dan ini pendapat yang diiktimad mu'tamad Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata apa? Habis makan dah tak payah dah lah, habis minum dah tak payah dah. Tetapi wal mu'tamad 'inda Syekhul Islam, tapi hak mu'tamad di sisi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa Muhammad Ramli, Mimro tu Muhammad Ramli, sunniyatul ityan, sunat juga mendatangkan biha dengan bismillah ba'dal faraghil akli wa syurbi, walaupun setelah daripada makan dan minum. Lil amri bidzalika fi hadits Tirmizi wa ghairi, kerana ada perintah dengan yang demikian dalam satu hadis Imam Tirmizi dan lainnya. Sunat. Kata Imam Ramli sunat juga. Jadi khilaf lah, tak ada masalah lah buat minum tu. Tapi cerita semua ni dia kata wa mahallul ityan biha fil asna, dan tempat mendatangkan dengannya dengan bismillah pada tengah-tengah pekerjaan tadi, fi ghairi ma yukrahul kalam fih,
pada selain daripada barang yang dimakruhkan bercakap padanya. Kalau benda hak makruh cakap tengah-tengah tak sunat. Kal jima' dia kata. Contohnya macam jima'. Tak payah. Wa illa, dan jika tidak maknanya yang tak dimakruh illa istisna lah, maknanya makruh lah. Fala yu'ta, maka tidak didatangkan dengannya fi athnaihi, pada perdengaran. Hak makruh tak sunat. Tengah-tengah berjimak baru teringat, tadi tak baca bismillah. Kita pun baca bismillah, ya Allah ya. Bang apa duk berzikir ni? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tengah berjunuk. Kalau qasad Quran tak boleh lah. Tak boleh lah. Ada benda-benda yang tak sunat bismillah. Contohnya lagi apa? Masuk jamban. Kan? Masuk jamban. Duduk tengah-tengah berak tu. Aku masuk tadi aku tak baca doa. Tengah berak mana ada orang baca zikir. Kok baca ayat kursi. Hantu kan duk jamban luar rumah macam zaman orang kampung. Takutnya baca ayat kursi tengah berak. Haru juga. Tak sunat pun. Baik. Lagi apa lagi? Waliktihal, dan juga beriktihal, bercelak. Celak. Mimma, daripada bayaniyah lah. Min bayaniyah. Min dan ma jadi mimma. Cantum dua. Idgham. Mimma yusannu lahu tasmiyah, daripada barang ataupun pekerjaan yang ataupun perbuatan yang disunatkan baginya baca bismillah. Jadi apa sahaja perkara yang sunat kita baca awalnya bismillah, kita lupa, datangkan bismillah. Apa saja benda apa sunat baca bismillah tapi terlupa, datangkan di pertengahnya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syekh Zakaria Ansari kata kalau habis pun baca. Tapi kalau pertengahan memanglah baca. Kalau dah habis, Syekh Ibn Hajar kata tak bacalah. Jelas? Baik. Wal manqul ani Syafi'i. Kan bahas sikit. Wal manqul ani Syafi'i, dan yang dinakalkan daripada Imam Syafi'i, wa kathirin minal ashab, dan kebanyakan daripada ashabus Syafi'i lah. Ashab ni mana ashabus Syafi'i, anak-anak Imam Syafi'i lah. Setelah generasi setelah Imam Syafi'i awal tu dipanggil ashabus Syafi'i. Anna awalas sunanil tasmiyah, bahawa sunat yang pertama itu adalah at-tasmiyah. Sunat pertama tu adalah baca bismillah. Itu sunat yang pertama. Sunat qauli. Sunat qauli. Supaya apa? Wa bihi jazaman Nawawi fil Majmu', dan dengan apa? Dengan perkataan bahawa awal sunat hak pertama tu adalah bismillah, Imam Nawawi ni menjazamkan di dalam Majmu' wa ghairi, dan pada lainnya, lain daripada kitab Imam Nawawi daripada Majmu'. Kitab Imam Nawawi ni, Imam Nawawi sebut dalam Majmu', dan lain daripada Majmu' ni Imam Nawawi kata hak sunat mula-mula bismillah. Itu awal sunat bismillah. Maka kalaulah kita kata bismillah tu adalah sunat wudu, dia sunat ni ada dua. Sunat ni ada yang minal wudu, ada fil wudu. Dia tak sama ibarah nah. Kalau minal wudu maknanya sunat, memang dia tu memang disunat wudu orang panggil. Tapi kalau fil wudu, dia bukan sunat wudu, tapi disunatkan, didatangkan ketika wudu. Tu dia ada ibarah. Huruf jar ni penting dalam nahwu syarak ni. Huruf jar ni sangat-sangat penting. Dia lari mana? Dia ada perbezaan mana. Jadi ada sebahagian sunat minal wudu, ada yang sunat fil wudu. Macam bismillah minal wudu, dia sebahagian daripada sunat wudu. Dia memang sunat wudu. Maka fayanwi ma'aha, maka kena niat
besertanya beserta bismillah inda ghaslil yadain, ketika basuh tangan. Supaya apa? Supaya hasil sunat wudu. Kan? Sebab innamal a'mal binniyat. Kalau kita niat dapat, kalau tak niat tak dapat. Bila kita baca bismillah, kita hanya dapat fadilat zikir. Kita tak dapat fadilat sunat wudu. Sebab kita belum berwudu. Maka bagaimana kita nak dapat sunat bismillah ini jadi sunat wudu? Kena niat ni. Kena niat pada bismillah. Baru bismillah ni dapat sunat wudu. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan pun kita tak ingat apa, tak niat apa, tak dapat. Dia nak jadikan basuh tangan ni sunat wudu. Apa beza basuh tangan biasa? Kadang-kadang orang basuh sebab apa? Tangan kotor, basuh. Lepas tu kita pergi basuh muka. Ada pahala tak basuh tangan? Tak ada. Bagaimana nak dapat? Niat lah. Niat sunat wudu. Saja aku buat sunat wudu. Kena ada niat. Kalau tak niat, jadi bismillah. Kalau kita tak niat, dapatlah zikir lah. Pahala zikir, tapi tak dapat pahala hak kedua ni, pahala sunat wudu. Maka bagaimana caranya? Maka kita niat ketika baca bismillah tu, buka paip, bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu kita niat saja, aku basuh sunat wudu, aku buat sunat wudu gitulah. Saja aku wudu. Fil wudu itu benda yang disunatkan kita buat dalam wudu, tapi dia bukan daripada sunat wudu. Dia bukan daripada jumlah wudu, tetapi dia disunatkan. Ataupun dia bukan sunat wudu, cuma dituntut buat. Contohnya apa? Contohnya siwak. Contohnya siwak. Dalam mula tu kalau kita niat wudu pun kita pakai tak? Boleh? Niat wudu boleh? Boleh? Boleh. Cuma apa, berhati-hati waktu nak ni lah. Kumuk dengan istinsyak tu lah. Kan awal juzuk kena kat muka. Terangkat hadas muka. Bila terangkat hadas muka, istinsyak dengan kumuk ni terbatal lah. Sebab dia perlu tertib. Sebab tu ulama suruh niat sunat wudu. Sunat wudu ketika basuh muka betul-betul, baru saja aku buat basuh wudu. Nak niat wudu tu pun boleh dapat. Bila kita buh tu, dapat hak mula tu lah. Hak mula tu dapat. Talafuz pun sunat juga. Tu hak mana dulu? Nawaitul wudu tu sunat juga. Ataupun nawaitu sunnatal wudu. Saja aku buat sunat wudu. Tu sunat juga. Bismillah pun sunat. Tu nak cakap hak mana tu? Nak bismillah dulu kan? Nak nawaitu dulu? Bismillah dulu. Lepas tu niat bila? Kata ulama, ketika bismillah tu kita niat dalam hati. Nawaitu tu sunat, tapi boleh nak sebut dulu pun boleh, nak sebut kemudian boleh. Dia tak mesti nawaitu tu serentak dengan niat dalam hati dah. Sebelum kita wudu, nawaitu sunnatal wudu, sunat. Dia menolong, membantu. Lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim, seperti mana dalam solat lah. Nawaitu tu kita buat sebelum solat. Nawaitu kan, nawaitu lidah ni, bukan nawaitu dalam hati. Nawaitu sunnatal wudu. Kemudian waqala jam'un mutaqaddimun, dan telah berkata satu sebahagian jemaah mutaqaddimun, jemaah ulama dulu-dululah, awal-awal dulu mutaqaddim. Inna awwalaha siwak. Yang pertama daripada wudu tu adalah siwak. Thumma ba'dahu tasmiyah. Kemudian setelahnya barulah bismillah. Jadi hak mana awal? Mangkul daripada ashab Syafi'i, dia kata awal bismillah. Jamu mutaqaddim kata awal siwak. Belaga. Maka tak kisahlah hak ni depa nak bilang awal. Kemudian ada ulama yang menghimpunkan. Tengok dia dalam i'anah, dia kata wajumi'a bainahuma. Ada yang menghimpunkan antara keduanya bi anna awal sunanil qauliyah at-tasmiyah. Awal sunat qauli adalah bismillah.
Wa awal sunanul fi'liyah as-siwak, ataupun dipanggil awal mutlak, dia panggil. Awal mutlak dipanggil sunat siwak. Sebahagian ulama membahagikan 3. Dia kata awal mutlak siwak, awal qauliyah bismillah, awal sunat fi'liyah basuh tangan. Sebab apa? Sebab siwak ini kata ulama, ini dalam tasyrih dia kata ulama, siwak sunnatun fih la minhu. Itu siwak yang disunatkan padanya pada wuduk, bukan daripada wuduk. Siwak bukan sebahagian daripada wuduk, cuma disunatkan pada wuduk. Ini yang kita sebut tadi, sunat fihi dengan sunat minhu. Itu disebut di dalam tarsyih. Jadi ada 3 pembahagian daripada tarsyih menyebut. Dia kata awal mutlak, maknanya memang awal semata-mata, awal paling first awal sekali adalah siwak. Kemudian barulah bismillah, itu awal sunat qauliyah. Kemudian basuh tangan awal apa pula? Awal sunat fi'liyah. Begitu. Kemudian dia kata wa inna ma yuj'al at-ta'awudz awwal sunan, dan hanya saja dijadikan a'udzubillah tadi awal sunat li'annahu laisa maqsudan bidzat, karena dia bukanlah maksud bidzat. Ini pun sama juga, ini pun bukan sunat minhu tapi sunat fih. Maka dia tak dikira awal lah. Jadi siwak itu bukan maksudan bidzat, ta'awuz bukan maksudan bidzat. Betul, kita boleh buat mula-mula tu, tak ada masalah lah. Tak dikira awal. Ni ceritanya ulama pakat bergaduh nak letak hak mana awal. Bukan bergaduh buat tak buat ke dah. Ni dari segi ilmiah lah, itu saja. Dan ada juga khilaf lah antara bismillah dengan siwak. Bismillah dulu kan siwak dulu. Ada juga, tak ada masalah lah tu kan. Ada sunat siwak ni ada doa dia. Setiap siwak lah. Siwak ni satu sunat yang asing, yang ada doanya, ada caranya, ada sendiri. Cara pegangnya. Habis. Jadi macam mana turutan dia? Jadi kita duduk kat pipe tu, ambil sugi dulu 3 kali, gigi, gusi, lidah kat sikit, letak. Lepas tu buka pipe ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu tengah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak niat talafuz niat awal-awal tu pun boleh lah, nawaitu sunnatal wudu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bacalah doa, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillahilladzi ja'al ma' tahura. Payahlah orang nak buat. Kalau orang nak buat betul-betul semua wuduk, mengambil satu masa yang lama. Kalau nak hadirkan semua sunat, wuduk ni lama. Macam orang wah-wah tapi tak boleh wah-wah tak. Dia nak buat semua lama. Sebab setiap satu ada doa. Doa-doanya. Baca hak mana bacalah. Tak boleh baca semua, terbaca sikit. Semua hidup buat sekali. Boleh buat hari ni buat satu, esok buat. Baca bismillah ni, siapa yang baca bismillah, baca doa, muka dia ada wajah seri. Orang kata sinar wudu orangnya. Dalam doa tu kan, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkan ataupun cahayakanlah mukaku, yauma tabyadul wujuh, hari di mana berseri semua muka-muka, iaitu di padang mahsyar. Wala tusawwid bihi wajhi, dan jangan hitamkan mukaku, yauma taswaddul wujuh, hari di mana engkau hitamkan. Di padang mahsyar ada puak muka hitam, ada puak muka seri. Jadi waktu basuh muka, ya Allah, sempena bersihkan muka ni, engkau bersihkan muka aku, serikan muka aku. Di antara kelebihan muka kita kat dunia berseri. Tak payah pakai susuk, jangan cucuk sana, cucuk sini. Dia baca boleh lah. Ambil mula-mula ke. Baca Melayu. Aku ikat ketuanya. Orang duk cari penyeri muka, wuduk lah. Dan wuduk jangan dilap.
Jangan dilap nah. Makruh sebab dia ibadah, asar ibadah. Makruh kita hilangkan asar, kesan daripada wuduk itu ibadah, mandi wajib, mandi sunat pun ibadah, maka jangan dilap. Jangan di biasa tak apalah. Wuduk, mandi sunat, mandi jangan kelpiak, jangan lap, biar dia basah. Sebab dia kesan daripada ibadah, maka biar dia kekal. Bahkan dia ada kebaikan untuk kulit. Dia antara lap dengan biar kering, bagusnya biar kering lagi. Dia dia masak tu. Dia ada power lebih dia ibadah bukannya ayat biasa. Untuk orang-orang soleh ni, dia suka berwuduk, jadi muka depa ni ada cahaya lain. Kita nampak seri tu. Orang panggil seri, walaupun muka tak putih, walaupun gelap, tapi dia ada seri. Kita tengok tu, hati kita pun rasa seronok. Yang malam tengok tutup lampu. Habis min apa ni, apa Najul Abidin muka surat 97. Ni dia nak masuk cerita sedikit ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita bincang sepenuhnya dalam ilmu tauhid lah. Di sini kita baca sikit sajalah. 97 kitab Arab. Wa amma haddu ma yajibu, dan adapun had, dah kata ilmu hak wajib ngaji tu 3. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Lepas tu banyak mana hak kena ngaji sampai jadi mufti ke? Dia kata had ma yajib min kulli wahid minha, had barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya, daripada ilmu ni. Falladhi yata'ayyanu farduhu, dan maka yang tertentulah oleh kefarduannya daripada ilmu tauhid, min ilmi tauhid, miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin, qadar barang yang mengetahuilah engkau dengannya, dengan barang akan asal agama. Asal dalam agama kita apa? Kita apabila beragama Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 2 ini kita kena tahulah makna dia. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna Muhammad Rasulullah? Itu qadar kita reti tu. Reti siapa Tuhan tu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu siapa? Hak kata Allah tu Muhammad Rasulullah. Muhammad tu siapa? Kenal 2 ni. Ni kena itu asas dalam agama, kena ni. Iaitu wa huwa anna laka ilahan aliman, iaitu kita i'tiqad bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah tu, bahawa kita ni ada Tuhan. Pertamanya kita i'tiqad kita ada Tuhan, menolak pahaman-pahaman orang yang menganggap tak ada Tuhan. Tuhan kita ni aliman, yang bersifat dengan ilmu lah. Aliman, ini hal keadaan Tuhan itu bersifat dengan ilmu, hal kaunihi aliman. Sifat ma'nawiyah tak? Tuhan ini bersifat dengan alim. Ilmu Tuhan ini tidak tersembunyilah, ihatah semua maklumatnya, hak kecil, hak besar, hak zahir, hak batin, Tuhan tahu belakalah. Bahkan kita ini mulianya kita sebab apa? Sebab kita bersifat dengan sifat Tuhan, iaitu ilmu. Kemuliaan manusia ni kerana ada sifat ilmu. Namanya sama seperti sifat Tuhan, tapi hakikatnya tak sama. Nama dia sama, nama sajalah sama. Ilmu, kita ada ilmu, Tuhan pun ada ilmu, sama nama, tapi musamma dia tak. Sebab ilmu kita ini terhad. Hakikat ilmu Allah ini tak ada yang tersembunyi. Bahkan ilmu Tuhan ini dia tak ambil faedah daripada maklumat, tetapi maklumat yang mengambil faedah daripada sifat ilmu Tuhan. Kan? Itu kalau wala yakun mustafadan minal maklumat bal takun al maklumat mustafadah minhu. Tak sama dengan kita.
Kita ni, ilmu kita ni mustafadah daripada maklumat. Maksudnya apa? Maksudnya contoh saya kenal Abang Wadin. Macam mana kenal Abang Wadin? Lepas dia ada. Lepas saya tengok dia. Lepas saya jumpa dia. Lepas saya dengar dia. Kenal. Maknanya ilmu saya ambil daripada apa? Mustafadah daripada maklumat. Benda maklum, benda yang kita ketahui tu kena ada dulu. Kena wujud dulu contohnya. Barulah ilmu kita ada. Lagi benda tu tak ada, kita tak reti. Lagi benda tu tak ada depan mata, kita tak reti. Tapi Allah tak. Allah tak ambil bukan mustafadah daripada maklumat tak. Bukannya ada benda tu baru Allah kenal tak. Bahkan maklumat ini mustafadah daripada ilmu Allah. Sebab ilmu Allah yang mereka semua tu. Allah kata si fulan ni badannya tinggi. Si fulan ni di ilmu Allah sejak azali mengatakan bahawa si fulan ni sifatnya bagian-bagian. Kemudian maklumat tu zahir seperti mana ilmu Allah. Maka di mustafadah daripada ilmu Allah. Kita hari ni ada. Siapa dulu? Kita dulu ada ke? Ilmu Allah ada dulu. Ilmu Allah lah. Allah tahu semenjak azali. Maka kita ini ambil faedah daripada ilmu Allah. Kita ni takkan jadi cantik macam ni. Dunia ni takkan jadi hebat macam ni. Melainkan ambil manfaat daripada kecerdikan ilmu Allah. Ilmu Allah yang mengatur semua ni. Maka baharu ni ambil manfaat daripada ilmu Allah. Ilmu Allah tak ambil manfaat daripada kita. Tapi ilmu manusia ada. Ilmu manusia ni ambil faedah daripada maklumat. Kalau maklumat tak ada, kita tak akan faham, kita tak akan reti. Bezalah. Qadiran, sifatnya Allah juga qadiran. Bincangnya lebih lagi dalam ilmu tauhid. Kat ilmu tauhid sana bincang pompang sana. Allah ni sifatnya qadir, yang mempunyai sifat qudrah. Qadir ini zat lah. Zat yang mempunyai sifat qudrah. Qadiran bi qudratihi. Allah ini qadir, dia kuasa dengan kerana ada sifat qudrah. Dengan makna Allah ni boleh buat apa yang dia nak dan dia boleh tinggal apa yang dia tak mau. Itu qudrah, qadir. Allah ni mampu. Dekat pondok dulu bahasa dia ingat lagi, mampu. Biar aku mampu. Budak pondok. Mampu. Allah ni mampu. Kalau Allah nak jadikan kiamat hari ni pun mampu. Qadir. Kalau Allah tak mau jadikan hari kiamat kekal selama-lamanya bumi ni macam tu, qadir, mampu. Allah nak lenyapkan syurga neraka, qadir, mampu. Allah boleh buat apa sahaja tanpa ada tegahan dan larangan daripada siapa-siapa. Itu mana qadir, mampu. Muridan, bila kita faham sifat-sifat Allah, maka kita ni tak ada tempat lain melainkan Allah. Sebab Allah ni qadir. Kita ada masalah apa-apa, manusia ni tak qadir, tak mampu. Tapi Allah ni qadir. Segala masalah Allah yang pegang. Segala penyakit Allah yang pegang. Maka Allah mampu buat apa saja. Kita tak buntu, kembali pada Allah. Tak ada masalah, balik pada Allah. Allah ni qadir. Kita rasa kemiskinan mengganggu gugat kita, minta pada Allah. Allah ni qadir. Sebab Allah pemegang segalanya lah. Muridan, Allah ini sifatnya lagi kehendak. Maka qadir dan murid ni, dia dua benda yang bertalazuman lah. Mereka dua ni, apa yang Allah kehendak, maka Allah laksanakan dengan sifat kudratnya. Sebab iradah Allah ini, murid ini maknanya yang bersifat dengan sifat iradah, berkehendak. Sifat yang memberi taksir pada ikhtisas, pada menentu, takluk, takhsis orang panggil kan. Takluk, nak menentu, nak memilih. Allah pilih apa?
Allah pilih dia nak buat kita, maka wujud kita. Allah pilih tak mau buat, maka tak wujud makhluk. Allah pilih nak masuk syurga, maka masuk syurga. Dia bukan kerana amalan apa dah. Allah pilih masuk neraka, maka kena siksa, bukan kerana dosa dia tak. Tapi Allah yang pilih. Allah yang pilih. Cuma hukuman atas sebab keadilan lah. Kalau orang buat salah, dengan adil Allah, Allah masukkan dalam neraka lah. Dengan rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kehendak Allah itu. Dan juga sifat Allah ni hayyan. Allah ni hidup. Sifat hidup. Hidup ini satu sifat azali yang mewajibkan sahnya ilmu dan iradah. Kalau tak ada sifat hidup, maka segala sifat ma'ani Allah takkan ada. Allah takkan ada basar, Allah takkan ada sama', Allah takkan ada kudrat, iradah. 7 sifat ma'ani apa semua tu takkan ada. Nampak naik ke hayah dulu. Sebab apa? Sifat yang nak mensahkan. Kita ada bola mata, kita ada telinga, kita ada lidah. Semua ada. Tetapi sifatnya ada tak? Ada. Dengan sebab apa? Kita hidup. Kita ada mata dan kita melihat dengan sebab ada sifat perlihat. Kita ada telinga, kemudian Allah letak sifat pendengar. Maka kita pun mendengar. Kita ada anak teka, ada lidah, Allah letak sifat perkata, maka kita berkata-kata. Tapi semua tu bila? Bila kita hidup. Kalau kita mati, biji mata ni tinggal biji mata je lah. Sifat perlihat tak ada, tak melihat. Pendengar ni pun tak ada. Adalah lubang telinga, tapi tak boleh dengar. Adalah lidah, tapi tak boleh cakap. Sebab apa? Hidup tidak ada. Bila tak ada hidup, sifat lain pun tak ada. Hidup ni nak mensahkan segala sifat ma'ani hak lainnya. Cuma bezanya apa? Hidup Allah bukan dengan roh, hidup kita ni dengan roh. Tu bezanya lah. Kita hidup dengan roh. Dan roh kita ni kekal. Di antara benda yang kekal yang Allah tak hancurkan, roh. Bila kita ada roh, mati pun roh tu akan ada, duduk dalam alam barzah. Itu kehidupan hak sebenar-benar. Badan manusia di dunia ni kita kata sangkar sahajalah, tempat simpanan bekas sarung bagi roh kita tu. Roh kita tu nak duduk kat mana? Duduk dalam bekas badan kita ni. Jadi kita hak hakikat, hak sebenarnya bukan badan ni tak. Roh tu lah. Roh tu nanti hak ditanya apa semua nanti dialah. Tapi oleh kerana di dunia ni kita ada badan, maka nanti di akhirat pun dibawa juga badan ni bersama-sama. Bawa juga badan bersama-sama. Sifat Allah lagi mutakalliman, yang mempunyai sifat kalam. Kalam ni dia ada dua, dia mushtarak lafzi dia panggil. Kalimah yang berkongsi. Dia ada kalam ni, hak kita bercakap pompang-pompang ni pun nama kalam. Sifat hak ada di Tuhan letak di anak tekak kita, anak lidah ni pun namanya kalam. Hak dengar ni nama kalam. Ada huruf, ada suara. Hak duduk di sini kalam juga. Tapi dia bukan huruf suara. Waktu kita tidur ada tak kalam? Sifat perkata kita ada. Kalau tak ada, nama bisu. Kita tidur, mana ada orang kata kita bisu? Sebab sifat perkata kita duk ada lagi. Tapi tak ada bunyi. Tak ada huruf, tak ada suara. Dia ada bunyi dah kan. Dia ada bunyi tapi tak ada kalam. Yang mana ulama tauhid ni dia buat pecah-pecahan. Kalau tarik pada dia pecah kepada 4. Tarik pada dia pecah sampai 4. Kalam apa yang disifatkan kepada kita ni dipanggil nafsani ataupun nafsi, kan? Nafsani ataupun nafsi. Secara amnya nafsi dengan nafsani samalah. Nafsi dengan nafsani sama. Cuma tarik pada dia membezakan antara nafsi dan nafsani. Nafsi dan nafsani tu ada perbezaan. Kemudian beza dia macam mana? Nafsani pun ada banyak versi juga dalam meletakkan makna. Anak-anak murid pada ni dalam meletakkan makna nafsani tu pun dia ada perbezaan. Ada yang kata kalam-kalam ghaib, ataupun bahasa lain kita kata persediaan nak bercakap, dia panggil nafsani.
Kalam-kalam ghaib hak duk ada dalam ni, alam benak kita, duk nak kata anu, nak kata ni, nak kata anu, nafsa ni. Hadisun nafsi. Tu dipanggil nafsa ni. Kalau sifat perkata ataupun mabda' bagi perkata itu dipanggil nafsi. Kalam nafsi. Hak Tuhan letak dekat sini. Hak tu tak ada huruf, tak ada suara. Kita tengah tidur. Kalam nafsi kita ada. Itu dipanggil kalam nafsi, sifat. Hak boleh berkata-kata. Bila kita celak, kita bersedia nak cakap-cakap macam-macam dalam perut ni, nak cerita kat orang, aku nak kata anu, nak kata ni, kata-kata. Itu dia panggil nafsa ni. Nafsa ni. Tapi dia tak bercakap lagi. Dia bukan bercakap lagi. Itu dia panggil nafsa ni. Itu tarik padalah. Ada beza-beza. Ataupun dipanggil kalam-kalam yang ghaib. Maknanya bukan ada tak? Dia dalam benak kita. Itu sama dengan tarik adudnya. Adud dia kata hak tu lah. Asy'ariyah kata lain sikit. Kebanyakan Asy'ariyah nafsani tu ni semua bincang di dalam ilmu tauhid lah. Tapi taklah sampai wajib hak tu tak. Tak ada lah orang kampung ni tak reti maklum ni nafsani lah maksani lah apa. Tak kenal seperti maksani tak tahu. Tak reti. Tak apalah buat macam mana. Benda ni hak rumit. Tapi yang kata ulama ni dia tak seronok kalau tak cerita benda-benda lagu tu. Kan? Benda-benda rumit. Benda-benda seni ni dia tak puas. Orang ahli seni dalam satu-satu bidang dia takkan puas kalau dia tak main benda seni. Kan? Orang yang ada kesenian, contoh pelukis. Lagi seni satu-satu lukisan dia lagi puas hati, betul tak? Kalau takat lukis cat-cat ayam tu, dia tak puas. Tapi kalau dia boleh menghasilkan benda betul-betul sini, detail dia halus. Dia tengok tu sejam, dia senyum tengok lukisan dia. Seronok. Buat benda sini. Kalau tukang tu, kalau takat dia buat meja pondok buruk cat ayam tu, tak ada apa. Tapi kalau dia boleh buat dengan ukirannya, dia puas hati. Tak habis tengok. Seronok. Tengok pun tak apa dah. Seronok. Sebab kesenian. Ataupun dia tak buat, dia tengok kesenian orang lain pun dia seronok dah. Bidang dia. Seni tu bidang dia. Dia tukang, dia tengok kesenian dalam bidang. Orang lain tengok tak ada apa. Tapi dia tengok. Ish. Dahsyat dia ni buat. Ish. Kalau hak lukisan tu, kalau hak seni, orang memang seni, dia tengok lukisan tu sampai berjam tu. Orang lain tengok lawa juga. Tapi dia tengok. Dia menghayati kesenian. Orang ahli seni dalam fan ni, dia menghayati dalam kupasan ilmu ni. Kalau dalam bidang tauhid ni, dia seronok duk kupas ni. Seni dia melihat halus. Hak orang duduk dengar tengah. Pedih Tok Guru ni duk cerita. Tapi dia memang bagus tu. Dia memang dapat zuk dia tenggelam lah gitu. Sebab itulah kita nak dapat kesedapan tu, kita kena join dia. Kalau kita nak tahu seronoknya dalam bidang kesenian, kita kawan dengan orang seni, kita tahu seni. Nak tahu sedapnya seni dalam ilmu ni, join masuk dalam ilmu ni. Kerahkan otak pemikiran kita ni, fikir sama-sama apa yang Tok Guru nak sampai ni. Satu masa apabila Allah buka kefahaman, kita akan senyum seorang-seorang. Kita geleng ish. Seronok mengaji ni. Dulu tak faham. Tapi kalau kita tak kerah, biar beku. Tak kenal maka tak cinta, takat tu je. Seronok lah dengar Tok Guru pom-pom tapi tak faham. Tapi bila kita faham, dia nikmat dia lebih. Pak Long Mi kata, Tok Guru Hajiman, dia ngajak, kadang-kadang hak dia cerita tu tak faham waktu mengaji, faham tengah malam tak lagi. Tengah nak tidur, baru faham, duk fikir tak habis. Waktu mengaji ni duk pusing-pusing, duk cerna, tak faham lagi. Balik berjalan pun tak faham. Makan nasi tengah hari, fikir tak faham. Tengah malam tu, baru faham, baru seronok, senyum seorang-seorang. Itu kata kehalusan setiap ilmu dia ada ilmu tajwid, dia ada halus qiraat, ada tauhid, ada fiqh, ada semuanya ada halus. Sedapnya tak sama. Hak ni sedap lagu makan ayam panggang, hak ni sedap lagu makan daging golek, hak ni sedap. Dia sedap lain-lain. Nikmat dia. Cuma kita nak dengan tak mau kita dapat rasa sedap. Benda sedap insya-Allah. Masing-masing ada sedap dah. Sami'an basiran, itu semua yang kita kena i'tiqad Kena i'tiqad Tuhan ini mendengar, Tuhan ini melihat.
tapi bukannya dengan telinga, bukannya dengan mata. Kita melihat dengan mata, kita dengar dengan telinga. Tuhan ini wahidan. Ini semua kita nak lebih lanjutnya dalam ilmu tauhid lah kita buka. Dalam Sirajul Talibin ni pun dia nakal-nakal kebanyakan pendapat lah, khilaf-khilaf. Ada pendapat ni kata maksud sami gini, ada pendapat ni kata maksudnya begini. Tapi hak detailnya ilmu tauhid lah, Wahidan, Allah itu esa. Mana tempat stop dia? stop dia dulu kan. Wa anna Muhammadan, kita terih tak apa. Wahidan, Allah ni asal. Sa maknanya satu. Kembali balik dalam ilmu tauhid dia tafsirlah sa pada sifat, pada zat, pada af'al semua di sana. La syarikalah. Kena i'tikad Tuhan ini tidak ada sekutu. Semua ni ada di dalam siapa Tuhan. Tuhan bagi definisi Tuhan itu apa, Allah itu apa di dalam surah Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Di situ. La syarikalah, muttasifan bi sifatil kamal. Allah ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Hak mana kata sifat kesempurnaan itu sifat Tuhan. Kalau ada yang membawa kepada kekurangan, maka bukan. Kalau kita kata Tuhan tak ada sifat sama, kekurangan, maka bukan. Tuhan tak mendengar, kekurangan. Tuhan buta, kekurangan. Tuhan tak kuasa, kekurangan. Segala sifat kekurangan tak ada pada Tuhan. Kelemahan, kekurangan, bukan takat kelemahan, kekurangan semua tak ada pada Tuhan. Munazzahan anin nuqsan wazawal, maha suci daripada kurang. Wazawal sama jugalah. Zawal dengan nuqsan samalah. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam kata bal fi ziyadati kamal pun mustaghniyan juga. Mustaghniyan an ziyadati. Tuhan ni tak kurang, tapi nak kata bertambah pun tak. Tuhannya bukan bertambah. Macam kita ni boleh bertambah, boleh bertambah kesempurnaan kita. Bila Allah letakkan sifat, kita kuih sempurna, kuih naik maqam, kuih naik. Kesempurnaan itu tak ada hentinya. Nabi kita setiap saat dia kesempurnaan dia semakin naik. Kita pun kuih duk bersalawat, rajin bersalawat. Maka maqam Nabi ni dinaiki sentiasa. Kuih tinggi. Tapi Tuhan dia tak tambah dengan orang. Kalau satu dunia ni beriman dengan Tuhan, tak bertambah kesempurnaan Tuhan, sebab Tuhan dah sempurna. Benda yang dah sempurna, dia tak bertambah kesempurnaan dia. Dan takkan berkurangan kalau semua orang kufur dengan dia. Satu dunia, semua ciptaan dia tak mau beriman dia tak kurang. Wa dalalatil huduth, dan juga munazzahan juga atah ke sanalah. Anil nuqsan, dan juga an dalalatil huduth. Suci daripada dalalatil huduth. Kita kata apa dalalatil huduth ni? Benda-benda yang menunjukkan dari dalil lah. Maknanya benda-benda yang menunjukkan baharu. Apa sahaja yang menunjukkan bahawa Allah tu baharu, maka Allah ni maha suci. Contohnya jihah as-sit, kata di dalam syarah. Contohnya jihah yang 6, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, apa semua tu, itu semua tak ada bagi Tuhan. Kalau tidak, Tuhan sama dengan baharu. Bila kita kata ada jihah, maknanya Tuhan boleh duduk dekat kita. Kalau Tuhan berjihah, duduk depan, duduk belakang, maknanya Tuhan boleh duduk sebelah kita, boleh duduk belakang kita. Tuhan boleh duduk depan kita. Bila Tuhan duduk depan, kat belakang kita ada Tuhan tak? Kalau kat belakang pun kita ada Tuhan, mana kita Tuhan bukan duduk depan kita, kita duduk dalam Tuhan. Lagu tu lah. Kalau Tuhan duduk atas kita, bawah kita ada Tuhan, bawah kita tak ada Tuhan. Ketika orang sujud, dalam hadis kata ketika kita sujud, itu tempat yang paling hampir kita dengan Tuhan. Maknanya Tuhan kat bawah. Dalam surah Tuhan kata Ar-Rahman ala arsy tawa, maknanya Tuhan duduk atas. Hak mana satu? Ketika Tuhan duduk atas, Tuhan tak ada bawah lah kan? Ketika kita sujud, Tuhan duduk bawah. Sekali kita duduk atas, kita angkat kepala, orang lain pula sujud, Tuhan duduk bawah lagi. Jadi hak mana satu? Tuhan atas ke Tuhan bawah? Kalau Tuhan ada atas dan bawah, lagu mana Tuhan tu duduk atas dan duduk bawah? Bila atas tak bawah, bawah tak atas. Jihad tu bila kata
Ada jihad Tuhan boleh berdempek dengan kita. Bila berdempek dengan kita, Tuhan sama macam kita. Tuhan sama macam baru. Munfaridan bil qidam. Tuhan ini tersendiri dengan sifat qidam. Sifat tidak ada permulaan. Tuhan tu tak ada mula. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tu tak beranak, tak diberanak. Kan? Itu qidam. Siapa yang bersifat dengan qidam? Namanya qadim. Qadim ni apa? Tak ada mula. Ada orang yang ada mula, ada akhir. Ada orang yang tak ada mula, tak ada akhir. Ada yang tak ada mula, ada akhir. Ada yang ada akhir, tak ada mula. Nampak Ada mula, ada akhir. Siapa? Makhluk. Kita kan? Kita ada mula, dulu kita tak ada. Beranak kita mula, lepas tu ada akhir, kita mati. Ada yang tak ada mula, tak ada akhir. Siapa? Allah. Allah ni tak ada mula, tak ada akhir. Sifat-sifat dia tak ada mula, tak ada akhir. Ada yang ada mula, tak ada akhir. Syurga, neraka, dia ada permulaan, Allah jadikan dia dan dia kekal selamanya. Ada yang tak ada mula, ada akhir. Adamul makhluqat. Adamul makhluqat. Apa adamul makhluqat? Tak ada makhluk. Ada imkan zaman ni sebelum imkan. Tak ada makhluk. Tak ada makhluk tu bila mula dia? Mana ada mula? Tak ada makhluk. Tak ada mula. Tapi bila akhir dia? Bila ada makhluk. Bila timbulnya makhluk yang pertama, habislah adamul makhluk, tidak ada makhluk. Itu kata ulama, teka-teki jelah. An kulli muhdath, daripada setiap yang muhdath, barulah makhluk. Habis wa anna Muhammad, wallahualam. Nak cari tempat stesen berhenti ni pun satu kerja, satu hal juga.